Pavitra. Hari ni Pavitra tak ada dengan kita. I think last week we have spoken about her scoliosis journey, and tiba-tiba Pavitra sakit, so her spine, lower back lock, macam yang dia cakap last week tu, lock, and she was admitted to hospital. Ini hari yang keempat dia kat hospital. So we wish her all the best, wish her speedy recovery. Semoga Pavitra akan kembali next week tak boleh, next week pun call lagi, another week stronger. Get well soon. So basically today I'm with Yus, our guest. So by right hari ni I Pavitra dengan Yus. Yus is our friend now, dear friend, our karaoke part, our apa? Kita punya kaki karaoke. Kaki karaoke. Kaki kita pergi karaoke, kaki pergi holiday. But you know, unfortunately Pavitra is not around today. So inilah Yus. Nak introduce diri? Hai, saya Yus. Nama panjang? Nama saya panjang Afirus Arif. Panjang yang betul. Afirus Arif bin Amer Ali Arif. Dia 5A. 5A. Because aku apa tu? Save nombor kau kat dalam phone aku, nama panjang, nama penuh. Itulah pasal. Tiba penuh pula Afirus Arif Amer Ali Arif. Yes, kita kena. Orang tu full name dia, kita kena touch tu full name. Basically pula. Tapi baju cantik. Yes. Hari ni kita punya baju dekat-dekat sama. Okay, hari ni baju kita sponsored by SKR Collection. Bukan collection lah. Kau ni SKR Studio. SKR Studio. So dia ada beberapa dia punya Instagram dia dekat, Wangi Kuat hari ni Instagram dia dekat description kat bawah. Boleh order. So hari ni Yus pinjam dinosaur Pavitra. Jangan rosakkan, dia dah pesan dari jaga elok. Kau ni mati dinosaur tu kan. Anyway, hari ni kita ada interesting story. Instead of telling about last week, kita dah pergi heavy, kita dah cakap pasal Pavitra's health, about dia punya journey and scoliosis. This week kita nak cakap tentang benda yang a little bit more kelakar. Sebab dia horror. Dia kelakar ada, komedi pun ada. Kelakar komedi. Kelakar ada, scary pun ada sikit. Apa yang scary dia? Scary dia? Dia ada orang kata apa ni? Berkait rapat dengan mistik. So kejadian mistik. Kau nak terus masuk dalam kejadian mistik tu ke, ataupun kau nak start daripada background story ke, macam mana? Boleh. Kita mula daripada background dululah, background cerita. Sebab background ni bermula daripada masa time baru pindah kat rumah sewa yang lama. Sebelum ni duduk dekat UK Perdana. So UK Perdana ni dia memang atas bukit dengan dia banyak, aku tak gemar pergi ambil kau kat sana. Ya, kat situ memang atas bukit yang naik atas, and also tempat tu memang banyak hutan. So kalau banyak hutan tu faham je lah apa-apa yang perkara-perkara mistik yang dekat jadi. Sebab tempat kawasan perumahan yang awal yang duduk tu, dia terbengkalai selama 9 tahun. So 9 tahun tak dapat kelulusan management apa dah. And after that kita orang adalah first batch yang duduk. Maksudnya rumah tu dah siap tapi tak ada orang pindah masuk. Dia tak dapat piawaian something lah. So bukannya construction tu terbengkalai, tak, tapi rumah tu dah siap. Dah ada. Tapi ada. penghuni dia tak dibenarkan masuk. Betul. So kita orang adalah first batch yang duduk dekat situ. Masa duduk kat situ rasanya ada dalam blok A dengan blok B tu, blok B cuma ada 4 ke 5 rumah yang ada berpenghuni lah. Tak takut ke duduk situ? Masa time tu sebab duduk satu rumah ada ramai-ramai lah, 4-5 orang, tapi cuma kita orang balik sekali, jadi tak terasa ketakutan tu. So tak ada terfikir apa-apa lah. Sebab orang kata benda tu berlaku 13-14 tahun yang lepas. So masa time tu masih berani lagi lah. Kau cakap sekarang memang tak. Asal sekarang tak buat ni? Sekarang ni tak usia? Tak usia satu, tahap ketakutan tu dah melampau selepas kejadian tu. Gitu. So sebelum kejadian tu tak takut langsung lah? Tak. Ini kejadian apakah ini? Okay, dia bermula masa time 2000 berapa? 2000 berapa 2011, 2010. Macam tu lah, tak ingat lah tahun bila, tapi 2010 macam tu lah rasanya. Ini terjadi pada kawan lah, housemate juga, dia duduk sekali, lepas tu dia nak balik kerja. Okay, rumah kita ni adalah hujung, tempat lift pula hujung, jadi hujung ke hujung. Jadi masa dalam satu floor ada floor tu, rumah kita belah hujung sana. Rumah kita tengah.
So nak daripada lift nak ke rumah kita tu, tengah-tengah dah lepas rumah kita tu ada hujung lagi. Ke rumah yang paling hujung lah. Dia ada dalam 8 ke 9 rumah. Rumah kita adalah rumah yang ketiga. Okay. So bila dia balik kerja, dia balik kerja dah pukul lepas maghrib. Siapa your housemate? My housemate balik kerja. Then dia, masa dia keluar lift tu, dia tengah jalan, dia nampak macam belah hujung sekali tu ada benda, macam benda hitam. Hujung yang besar, tinggi. So dia macam tak expect. Dia ingatkan macam, oh okay, tak apalah sambil dia, sebab dia pakai earphone. Apa tu? Aku geram. Aku takut. Dia pakai earphone. So bila dia pakai earphone, lepas tu bila dia jalan-jalan, dia nampak benda yang gelap tu. Tapi daripada rumah kita orang ke tempat tu macam sama-sama lah. Jadi kita orang, dia pun macam buat tak tahu je. Mungkin reflection ke apa. So dia buat tak kisah. Jadi pasal dia tengah jalan nak masuk rumah tu, dia macam mengesot ke tepi macam tu. Dia Siapa macam mengesot? Dia my Kawan housemate. kau? Dia macam nak tengok apa Aku benda ingatkan tu. dia sebagai benda tu. Dia housemate kau lah. So dia mengesot macam tu, dia macam tengok apa benda tu kan. Sekali you all, benda tu pun macam tu. Tak. Okay, so maksudnya bila housemate kau ni bergerak macam ni, Dia ikut dia ikut pergerakan tu. yang sama. Naik rumah. So dia pergi. Lepas tu dia macam so dia berhenti. Lepas tu bila dia macam bila dia mengesot macam tu, lepas tu dia berhenti macam tu, benda tu pun ikut. So dia bergerak macam mana pun benda tu tetap ikut. Benda ikut dia. And also dia rasa macam Kenapa benda tak- ni ikut aku? and also macam benda tu tak ada rupa. Dia hitam Dia semata-mata hitam. macam bayangan saja. Jadi masa time tu dia dah tahu dah lah benda tu bukan orang you all. Okay. Lepas tu So dia cepat-cepat lah buka. And then masa time tu dia rasa dah macam meremang. And guess what? Tiba-tiba ada dengar bunyi yang ketawa mengilai. Macam tu lah. Tapi tak tahulah nak buatkan je. Tak tahulah, maybe benda tu lebih sangat kita outdoor ni. benda tu lebih scary daripada suara lah. So itu adalah kejadian pertama. Tapi lepas tu dia Tapi kejadian tu bukan kat atas kau, hanya kat atas kau punya housemate. Okay. Yang kita yang terjadi kepada diri kita cerita pasal penghabisan cerita tu dulu. Selepas kejadian tu dekat dia tak ada kena apa-apa, tapi cuma dia ada nampak sikit bila time parking, dia nampak macam rambut dekat balcony. Bila dia bukan balcony, dekat car park area, dekat bahagian hujung tu macam dia nampak apa? Macam balcony tu apa namanya? Balcony macam dinding dia separuh dinding lah kan. separuh tu. Boleh tengok pemandangan Boleh tengok pemandangan luar tu. Jadi parking kereta dia nampak macam ada rambut yang panjang. Bestnya lepas tu bila dia pergi dekat, rambut tu terus hilang. Macam kita tengok cerita mistik. Cerita hantu. Aku rasa kawan-kawan banyak sangat tak cerita horror ni. Tak juga dia, sebab dia bukannya orang yang, dia selalu terjadi kepada orang yang tak begitu percaya. So kita jangan terlalu macam tak percaya. berani, terlalu nak kata macam aku tak percaya lah benda ni. Betul. Selalu orang-orang macam ni yang akan selalu diganggu. Okey. Yang terjadi pada diri sendiri ni, kita ni sebenarnya nak kata penakut pun tak penakut pun tak jugalah. Muda. Dan yang penting muda. Gitu. So muda dan yakin dan berani. yes, sebab dulu memang tak kisah duduk rumah seorang. Dekat UK Perdana tu kadang-kadang memang duduk seorang selama seminggu, 3-4 hari sebab kawan memang jarang balik rumah. So kita duduk rumah seorang-seorang, kita tak pernah rasa takut. Dia terjadi mulanya bila kita sebelum nak tidur, kita akan make sure kita tutup lampu, tutup TV, apa semua, kita masuk bilik. Sekali terjaga, bila dah tidur, terjaga pula dalam pukul 2-3 pagi, perasan TV terbuka. Dia macam okay, TV dulu nak bagi tahu, TV kita tu TV yang lama. TV yang kotak belakang tu. Kotak, and also kita kena pakai control. Kita punya nak buka TV tu dia kena pakai butang tepi. Dekat TV tu. Control tak ada. Okay. So tak nak memang kena tekan TV tu baru dia on. And also bila nak tukar channel memang kena tengok bahagian tepi tu, dia akan ada butang-butang kat TV tu. gitu. Masa tu kira TV kau TV kuno habis lah. Kuno. Memang tak ada langsung remote control ni. Tak Tak wujud ada, lah lepas tak tu. wujud. Sebenarnya dah ada remote control tapi cuma hilang lah. And then okay, so macam tu tiba-tiba TV tu on. Tu macam terfikir, aku dah tutup dah TV tu sebenarnya. Seorang lah kat rumah masa tu. Memang seorang. So okay, kita macam TV tak tutup. And tiba kipas boleh on. Macam aku dah tutup kipas kan. So okay,
Selepas tu macam tutup TV, tutup kipas, Kau tidur. tidur balik. Okey, itu malam pertama. Dia terjadi selama beberapa malam. Bila masuk hari yang kedua, hari yang ketiga tu kita rasa macam pelik. Setiap malam. Setiap malam. Benda yang sama. Benda yang sama. Time yang sama? Ke time dia beri? Sama-sama jugalah pukul 1, pukul 2, pukul 3. Jadi kita Janji tidur, kau dah masuk nak tidur lah. dah tidur start dah bangun. So tak kisahlah pukul berapa pun. So dia akan terjadi kat situ. So nak dijadikan cerita, ada selepas kejadian tu berulang, kita ada dapat housemate yang baru. Okay, housemate yang baru. So bagi tahu kat dia, and also dia pun perasan juga benda tu jadi. So tapi selang berapa lama ni, dia ada beritahu dia macam, aku rasa aku tak tahan lah duduk sini. Tu cakap dia, kenapa? Dia kata dia selalu kena hempak masa tidur. Tu cakap dia, setakat ni Kalau tak pernah kena lagi. Mak Saleh dia kita panggil sleep paralysis lah. Betul. Tapi dia kata kalau sleep paralysis ni semua ni macam dia Relax lagi lah, okay tapi lagi. ini dia rasa macam bulu roma dia naik, and then dia nampak macam kelibat-kelibat masa lepas dia kena hempak tu kan. So macam kat rumah tak ada siapa. So macam okay. So cakap dengan dia, kenapa? Dia kata dia dah tak tahan. Dia kata dia tak cukup tidur apa sebelah. Setiap malam tu? Hampir setiap malam. Oh. Dia baru je masuk tak sampai sebulan. Agresif Tak sampai sebulan guys. Okay. Agresif benda ni? Ya. Dia memang tak kasih chance kat Tak kau? kasih chance. Tak kasih. Tapi kita tak pernah kena. Kita setakat ni saya tak pernah kena apa-apa pun. Kecuali TV dengan kipas. TV dan kipas. So itu adalah dia punya salam perkenalan, Yos. Tu baru lagi? Baru. Itu nothing lah? Nothing. Itu baru teaser. Yes, mukadimah. Assalamualaikum. Lepas tu one day kita orang bawa balik makan. Kita orang dorang ni bawa balik makan. Lepas tu lepas kita orang balik makan ni, dia masuk bilik dia, kita masuk bilik kita. Kita buka lah TV. Sekali tiba-tiba TV kau ni kat dalam bilik? kat luar ruang Okay, hall. Tiba-tiba masa time tu macam nak tidur lah. Kita masing-masing tengah main telefon. Dia kat bilik dia main telefon, kita tengah main telefon lah. Sekali tengah main TV, tiba-tiba TV tu tiba-tiba on sendiri. Kau Okay tengah lah. main phone ke tengah main TV? Tengah main phone. Dalam bilik kau? Dalam bilik. Housemate kau kat bilik dia? Bilik dia. So TV tu sorang-sorang kat luar? Memang TV tu sawang lah. So dia memang TV tu memang off. Kita memang dari balik keluar tu memang tak on TV. And switch semua tutup. Switch ni? Semua tutup. Switch semua tutup. Wire cabut ke tak? Tak wire tak cabut lah. Tapi kau, Switch, sebelum nak keluar memang kita akan make sure so bila balik tu tak on balik lah? tak on. Okay. Kita masing-masing masuk bilik sendiri. So kita tengah main-main tengah baring, tiba TV tu on. So kita orang macam terdiam lah macam okay. So macam tiba-tiba housemate tu terus lari keluar, dia kata, lari masuk dalam bilik. Kita apa ni weh. So macam tak apa, kita pun penakut. So kita cakap, relax, maybe tadi tertekan ke apa ke. Tu dia kata, macam mana boleh nak tertekan? Benda Kalau tu kita kena switch tekan. Kita kena tekan TV tu. Baru kita on switch, kita kena tekan dulu dia punya butang tu baru dia on. So siapa yang tekan? Tapi kat dalam rumah tu masa tu ada korang 2 orang je? Kita doang je. Lepas tu kisah dia, kita cakap okay tak apa. Nak buat berani, kita kata okay, kita orang ada CD bacaan surah. Okay, bacaan surah Ruqyah, Yasin. So macam tak apa, kita pasang. Sebelah kita. Bila jadi kejadian-kejadian macam ni baru nak ingat surah ni. Nak ingat nak baca, kita dah tak boleh ingat dah. Kita tahu doa makan je. So macam untuk to be safe, kita pasang je lah CD. Kononnya selamat lah tu. Selamat. So kita orang pasang lah. Kita orang dua orang dekat hall, duduk kat situ. Masa time tu hujan. Hujan rintik-rintik. Nak kata rintik pun tak, lebat pun tak. Tapi hujan lah. Hujan dan Maksudnya dia menambahkan lagi kengerian kau. ya, dan juga keseraman angin kau. sepoi-sepoi. Dia semakin dingin gitu. Dingin yang menakutkan. So bila kita orang dah pasang CD tu, kita orang duduk kat hall. So mula-mula bacaan dia sangat smooth. So kita orang macam okay. So bila Alhamdulillah. So macam okay. Bila kita dengar sekejap dalam seminit, okey lah. Kita cakap dengan housemate tu tak apalah. Biar dia biar dia pasang, kita boleh tidur lah. 3 langkah sahaja kita orang nak masuk bilik, tiba-tiba bunyi dia bertukar. Okey, kalau kita biasa bahasa surah, kat bahasa bacaan surah tu dia akan cakap Bismillahirrahmanirrahim kan. Tapi suara tiba jadi gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut. Kita tengah jalan 3-4 langkah, sekali kita terus terdiam. And benda tu ketawa. Kalau kita macam kita tu
untuk nak menyedapkan hati kita rasa CD ni rosak kot. Maybe tercalar ke. Tapi bunyi dia bukan macam CD macam CD rosak. Kan? Macam tu kan. Ini dia gelak. Tapi ulang kali. Kita orang berdua berlari terus naik atas katil tu macam Oh, bukan lari keluar rumah? Tak, lari Tak. masuk atas katil. masa tu kita orang dah nak ke bilik. Masing-masing mana bilik kita orang sebelah-sebelah. So nak masuk bilik maknanya kita dah macam tu. So bila time benda tu jadi, yang housemate terus ke sini, terus kita orang duduk atas katil, kita macam wait, seram weh. And then benda tu keep on main. So, Dia korang macam tak ada chance untuk turn off ke apa ke? tak ada, tak Dia boleh, betul-betul tak berani. Berapa lama? Benda tu dalam 5 minit macam tu. So kita orang macam ya Allah, kita nak buat apa ni? Okay, aku tak faham tau. Kalau kita tengok drama, bukan drama lah, movie lah. Movie cerita horror ke apa kan. Selalu kejadian dia macam tu tau. Bila ada sesuatu berlaku dalam rumah, instead of kau berlari ke arah pintu utama rumah, kau misalkan berlari masuk ke dalam bilik. Kenapa? Adakah kita rasa bilik kita tu safe space ke Bukan, apa? dia sebenarnya kita akan cari mana yang dekat. Untuk tiba-tiba nak lari jauh. Okay, macam kita tengok macam scene pembunuhan kan. Oh, lari-lari terjatuh. Benda tu sebenarnya tidak akan reflect sebab kaki kita ni dah menggeletar. Kita dah tak boleh nak ni. Sama juga macam tu. So macam kita macam mana kita nak keluar? Macam mana kita nak keluar? Apa yang kita perlu buat? Lepas tu macam nak pegang phone tu macam takutnya macam gigil, tak boleh nak, tak boleh dah. Jadi benda tu keep on makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. So kita orang macam tak tahu nak macam mana, kita orang just tak tahu lah member kat situ tiba azan pula kan. Lepas tu macam lepas dia azan, kawan budak rumah kau ni azan. Dia azan. Okay. So lepas dia azan tu dia macam sekejap lah. Kembali kepada suara asal, suara ustaz tu. Ustaz tadi suara perempuan. Okay. So kita orang cepat-cepat ambil phone. Macam nak tidur seorang malam ni. So kita orang ambil phone. Kita orang terus call member yang duduk rumah depan. Kita orang ada member duduk rumah depan. Sekejap kan? Kawan dia. Okay. So dia datang. Bila kita dah call, dia datang. Masa time tu baru kita orang memang decide yang kita orang tak nak. Tak juga. Kita orang macam bila dia datang tu kita rasa macam, lepas tu dia macam baca-baca entah apa dia baca, tak tahulah dia apa yang dia baca tu kan. So kita orang macam okay. So kawan kata okay, kalau masih terjadi lagi kejap lagi ni, maksudnya rumah tu dah tak selamat lah. Dah tak selamat untuk dia duduk. So macam kita orang rasa macam okay. Kalau dia sekadar melalui sahaja nak kacau-kacau sekejap, mungkin okey lagi lah. Okay. So macam kita orang pun macam okay. And then housemate tu kata tak apa, kita tidur. Kita tidur dulu malam ni tengok macam mana tu. Cakap dia, aku tak berani lah. So yang member rumah depan tu dia pun balik rumah dia? Dia pun balik. So korang tidur macam ni? Kita orang decide kita tidur kat hall. Hall yang menakutkan tu? Hall yang menakutkan tu sebab hall yang bermulanya segala-galanya? Ya, sebab kita tak nak tidur bilik asing-asing. So kita macam tidur sebelah-sebelah. Kenapa tak tidur dalam bilik sebelah-sebelah? Kat ruang tamu? Tak, kita nak tidur sebab senang nak lagi. Sebab dia dekat dengan pintu. So macam sebab rumah flat kan, masa tu kat UK Belanda dia flat. So dia satu jalan je. Kita orang punya hall kat sini pintu. So macam kita orang tak kunci pintu, kita tak kunci grill. Semua buka lah biar. Semua buka. Pencuri masuk tak kisah. Tapi pintu tutup lah, tapi cuma tak kunci je. So macam okay, kita decide kita nak tidur. So macam masa tu pukul berapa dah? Pukul 1-2 pagi. Okay. So kita orang masa nak tidur tu, kita orang cuba nak tidur. Masing-masing tak boleh nak bercerita. So kita orang cuba nak tidur. Tapi kejadian peliknya dia macam ni. Okay, kita orang tidur sebelah, kita orang tidur. Tapi seorang lena, seorang tak lena. Okay. Dia macam vice versa. Dia macam kalau kau terjaga, nanti orang dia tidur. Lepas tu dia terjaga, kita pula tertidur. Dia memang tak biarkan dua-dua tidur sekali atau dua-dua terjaga. Dia mesti seorang tu macam kita dengar sebelah ni dah berdengkur. Lepas tu macam so bila kita tidur, kita dah terlena sekejap, dia pula terjaga. Dia pula kata kau pula berdengkur. Tapi yang masa yang ini, this is my experience lah. My experience. So macam bila time dia dah terlena, kita pusing sebelah sana, kita dengar macam benda kat belakang dia macam mengesot. Macam mengesot, kita rasa benda tu mengesot. So macam kita rasa macam nak pusing ke tak? Tapi macam kita tahu benda tu mengesot. Kita tahu benda tu mengesot dan dia sangat dekat. Selalunya benda yang kalau dekat ni macam jauh kan. So kita tak tahulah. So aku tak peduli lah dekat ke jauh, tapi benda tu ada kat situ. So housemate pun bila kita tidur pun dia pun beritahu benda yang sama. Dia dengar benda tu mengesot. Lepas tu bila tengah dia mengesot tu, kita dengar macam bukan dengar, kita rasa macam benda tu tiup.
So bila kita Dia tidur nak tu, kejut kau bangun lah. bila kita Oi, tidur tu bangun, kan, main oi. oi, sudahlah kau. Lepas tu bila kita tidur tu, bila dia tu kita punya biji mata ni apa kata mata ni kita macam tu kan. So tak tahu lah maybe dia nak sedap kata oi dah tidur belum. Dia tu kan. So kita macam ni kan. Tu macam apa benda ni? And then member pun dia rasa benda yang sama. Selepas tu banyaklah dia duk bermain kat situ, dia bunyi crack, macam bunyi orang menyapu lah, dan kita dengar bunyi pinggan mangkuk lah. Jadi benda tu tak membuatkan kita orang tak lena tidur. Tapi macam kita orang tidur tapi cuma tak lena. So itu yang terjadi pada hari itu. So keesokan harinya member housemate notice 24 jam pindah you all. Dia pindah. Ya. Dia terus aku tak boleh tahan, aku nak pindah. Dia pindah, ambil kain baju dia tak dapat rumah ke apa, dia terus angkat kain baju dia belah. Tinggal aku seorang. Tapi nak katakan tinggal seorang, selepas tinggal seorang tak ada pula benda yang pelik berlaku. Alhamdulillah. Tapi bila housemate kau ni keluar, tak ada. Okey. TV tak ada on sendiri. TV tu masih ada on sekali-sekala. Tapi pengalaman yang tak selalu. Macam and also macam tak tahulah benda tu sebenarnya penunggu rumah ke ataupun benda tu housemate tu punya ke. Jadi sebab bila dia belah, bila kadang kita masuk rumah, kita akan rasa macam bulu rumah meremang. Tapi lepas dia tak ada, okey. So tak tahulah kan. Kita rasa kita just ambil positif. Tapi untuk TV tu memang dia akan ada. So kita macam rasa macam kau nak main TV, kau main je lah. Kau nak tengok TV, kau tengok berita ke apa. Adakah aku boleh letakkan pada benda yang bermain dengan TV kat rumah kau ni adalah satu entiti yang berbeza daripada yang kacau korang malam tu? Maybe. Yang agresif tu is different person, different? Maybe. Sebab bila time kita dah ada kat rumah tu, TV tu ada. Sebab yang berkaitan TV ni wujudnya sebelum housemate tu nak masuk. Jadi benda tu memang rasa adalah. Maybe memang yang wujud kejadian TV ni memang wujud sebelum housemate tu masuk. Betul. Tapi menjadi teruk bila housemate ni duduk sekali dengan kau. Betul. So kita tak tahu sama ada maybe dia ada bukan nak kata saka, maybe dia ada ilmu ke. Kita tak ada fikir. Maybe dia tak ada ilmu apa, dia lagi takut kau terus proses 24 jam terus bergelabur. Kita rasa dia memang tak ada rasa bersalah. Tak ada, dia tinggal. Terkotang katil kita kat situ macam panggil housemate dari neraka. Tak ada, tapi dia okey, dia sangat baik. Dia sangat okey. Itu adalah dalam banyak housemate yang kita ada selama duduk bujang ni, dia adalah housemate yang paling terbaik. Itu boleh kata. Dia kemas rumah, dia boleh bawa borak, dia boleh bawa keluar, dia tak kisah, dia memang best. Dia memang okey. And then kita selalu tertanyalah, kenapa benda yang tiba-tiba jadi agresif? Kemungkinan dari tempat kerja dia ke, dia balik lambat ke, terbawa ke, atau benda yang daripada bawa keluar ke. So kita just fikir positif, maybe benda daripada luar. So lepas dia pindah keluar tu kau tak ada contact dia ke apa? Ada contact, masih contact macam tu je. Ada dia masih contact dekat IG apa semualah. So kau tak tanya dia lepas dia pindah ada ke? Tak pernah tanya pula. Sampai sekarang tak pernah tanya. Betul-betul dah berlaku 10-11 tahun dah. So tak pernah. Tak ada dah 10-11 tahun. Dah 6-7 tahun lah. Oh ya, betul-betul. So tak ada tanya. Tapi semasa nak pindah, sebelum housemate yang ni, ada satu lagi housemate pernah duduk situ. Dia ada housemate yang nampak tu lah, gelak-gelak tu. Tu housemate lain kan? Ya. Sebelum ni ada satu housemate daripada Sabah, arwah daya. So dia pernah duduk situ. So dekat atas almari dia ni, dekat bilik dia tu, atas almari tu memang ada barang dia. Jangan cakap pasal atas almari, nanti aku tak boleh tidur. Tak ada, dia tak ada apa-apa. Okay, dalam tu ada kotak. Masa time mula kita decide macam nak cari housemate baru sebelum decide nak pindah terus. Dia meninggal masa dia tinggal dengan korang tu? Dia tinggal, dia kata nak balik Sabah. Tapi dia tak pernah kembali? Tak kembali. Dia pergi dan dia tidak pergi kembali? Dan tak kembali. So barang dia semua tinggal lah? Semua tinggal. So family dia tak pernah datang ambil barang dia? Tak pernah. Baju, dia punya sijil, apa semua dekat rumah. So masa time kita orang nak pindah, kita orang nak ambil housemate yang ketiga, yang sebelum yang lari keluar pasal hantu ni, yang ketiga ni, kita orang decide nak kemas barang dia? Kemas lah. So bila kita orang nampak ada kotak ni, kita orang tanya housemate yang sebelum ni, ini barang kau ke? Dia kata tak, ni barang housemate sebelum tu. Memang ada di situ? Ada, dia pun tak pernah buka. So kita orang pun tak pernah buka lah.
Sebab benda tu kat atas almari macam belah hujung-hujung kan. So kita macam okey tak apa. So masa tengah kemas-kemas tu macam okey. Kita buka saja. Me and my friend lah buka. Tapi kita nampak ada satu dalam bungkus kain. Kain kuning. Kain kuning ke merah? Rasanya kuning kot ke merah. Macam tu lah. Tak kisahlah warna apa. Tapi dia kain berwarna. Dalam kain tu Kau dia buka? member buka. Oh, berani. Member yang mana yang buka? Member housemate yang bilik yang ketiga. Kita dekat satu rumah tu ada 3 bilik. So yang selalu kau masuk master bilik yang kedua lah. yang bilik kedua. Yang ketiga dia tiba dia buka. Berani So bila yang buka tu dia dalam tu ada patung. Dia macam patung kecil. Patung budak. Patung budak. Patung budak. Dan dia ambil dia terus buang. Dia buang macam mana? Dia buang kat tong sampah. Dia buang ambil dia kata dia apa ni? Dia Macam itu je dia buang? Dia terus buang. Guys, malam selepas dia kena buang tu, dia kena rasuk. Dalam rumah? Dalam rumah. Seronok lah kau? Aku lari. Aku tak ada balik lah. Aku nampak dia macam ada kejadian dia macam rasuk tu? dia Kau ada kat rumah ke tak ada masa? ada kat rumah. Sekali masa tengah dia lepas maghrib, lepas azan tu ke macam mana dah. Tiba-tiba dia dah macam kita nak ada masak. So nak panggil dia makan. Panggil dia, "Weh, makan." Kau dia tengah duduk. Kau bayangkanlah dia duduk menghala ke bucu dinding Bilik dia? bilik. So pintu dia tak tutup. So pintu dia dekat dengan pintu keluar. So dia sebelah-sebelah. So bila kita nak kita dah suatu laju je kau lari keluar. ya, kita terus masuk ke, kita nak pergi tengok dia macam, "Weh, makan." Tapi dia duduk bersila, dia duduk kat bucu. So macam, "Weh, makan." Dia tak menyaut. So macam okey. So macam bila kita dah siap-siapkan nak makan tu macam, "Weh, makan." Dia nampak dia kat posisi yang sama. Masa time tu aku dah rasa pelik. Kenapa dia duduk menghala ke dinding? Dan dia bucu dinding. Dia duduk bersila macam tu je. Lepas tu macam okay. So masa time tu kita dah terasa something, kita buka pintu. Pintu keluar tu kita dah buka siap-siap. Aku buka pintu pintu grill. Kau dah buka siap-siap, senang nak lari je. So kau nak kau kira dah macam okey, aku akan tegur dia sekali sahaja. Betul. Lagi. Kalau apa-apa yang tak kena, zap. Azab aku lari. Kau zap tu kau akan lari ke mana? Ke rumah kawan. Rumah kau tingkat berapa? Rumah tingkat So adakah 10 lah. 14 ke 15 tak ingat lah macam tu. So adakah kau nak menunggu lift tu sampai kau nak Tak ada. Aku akan terus pergi ke rumah member yang rumah depan. Kat depan tu, rumah dia dah terbuka tu macam mana? Belum. Tak apa sebab aku tahu dia ada kat rumah. Benda tu dia tak akan keluar. Dia mesti duduk kat rumah. Rasanya lah. Yakin lah. Yakin. Takkan dah yakin. Tak boleh imagine tiba-tiba dia. Itu kan jadi zombie kan. Okay, so macam sekali ketiga tanya dia, "Weh, makan. Kau ni kenapa duduk tengok dinding ni, kau tengok apa? Kau putus fras bercinta ke apa ni?" Suara yang keluar. Tak nak. Okey lah. Suara dia sangat lain. Suara dia sangat lain. Aku tak menunggu dia punya dengusan yang kedua. Dengusan pertama aku dah keluar. Aku dah keluar. Lepas tu macam terus ambil setback lah. Tak, kau keluar tu kau tutup pintu balik tak? Tak ada, aku keluar lari macam tu je. So tinggal dia kat rumah. Lepas tu pergi rumah member. Masa time tu dah siap lah. Memang phone semua dah dekat poket. Sebab aku tahu aku nak dah bersedia dah time tu kan. Okay. Terus masa call. Tu bijak lah. Masa time tu terus call ustaz. Ada ustaz. Kawan-kawan punya ustaz lah. So macam sementara nak tunggu dia datang ni. Member-member yang rumah depan tu macam still jenguk-jenguk lah. Dia dah dekat hall. Bayangkan dia dekat hall. Dia macam posisi dia macam harimau. Dia macam jadi macam harimau macam tu. And also air liur dia meleleh. Banyak dekat lantai tu macam. So macam dia sampai tengok pintu. Macam tu. Dia sampai tengok pintu tu, cakap dengan member, "Kau jangan nanti tiba dia keluar kan." So macam tak apa, kita jangan kacau, jangan tegur dia, tunggu ustaz sampai. So korang biar je pintu rumah dia terbuka, pintu rumah yang kau masuk ni pun terbuka. Tengok je lah lebih jauh. Kalau tiba-tiba dia orang macam tu, tutup lah pintu. Kawan yang pergi tengok, kita tak tengok, kita penakut sikit ya. So sebab kita tahu kita masih semangat, so kita tak hari ni nak tengok benda-benda yang macam tu. So kau dah prepare siap buka pintu. So kita terus masuk untuk ni terus masuk bilik member yang keluar tengok. So bila ustaz tu sampai, ni diceritakan oleh diorang lah. Ustaz tu sampai. Oh, maksudnya ustaz tu sampai kau memang tak ambil pot. Tak ambil pot, aku dah tulis. Pergi mampus. Pakai earphone. Dengar lagu. Aku tak nak dengar dia bunyi jerit ke apa ke, aku dengar dia bunyi telefon, ambil bantal tutup. Lepas tu kawan member kau. tu kata kanting lah dia kat situ.
Aku tak peduli. Yes, I takut you all. Lepas tu ustaz tu datang, ustaz tu baca-baca tentang macam mana tu. Ustaz tu panggil. Lepas tu ustaz tu datang rumah kawan tu, jumpa. Dia kata, ada jumpa apa-apa tak? Tu cakap dengan dia, jumpa apa Tu dia kata, ada jumpa apa-apa barang yang buang tak? Tu cakap dengan dia lah, member ni lah yang buang. Dia ada kat atas almari tu ada. Member rumah depan tu pun tahulah kata dia ada buang barang tu. Sebab maybe ustaz tu berinteraksi dengan orang tu lah. So dia kata ada buang apa semua. So dia kata next time kalau ada jumpa barang-barang, jangan simply buang. At least you tanya dulu orang. So cakap kita tak terfikir sebab kita dapat macam patung kain kuning, so macam buang je. So ustaz kata benda tu marah lah. Dia kata ni kan apa semua buang. So dia kata cari balik lah benda tu kalau ada. Cakap nak cari kat mana? Kat tong sampah pula tu kan. Benda tu berlaku siang. Dah buang lah kat sampah. Benda tu kat apartment nasib baik lah kita ada tong besar tu yang kat bawah lah. Dekat setiap floor dia memang ada. Nasib baik rumah aku dulu kat bawah. Tapi kena pergi cari. Kau buang siang. Tapi benda tu berlaku malam. Kau kena korek balik semua sampah-sampah yang dah himpak. So memang pergi cari? Ya. Siapa yang cari? Dia. Dia balik? Dia dah okey lah? Dia dah okey masa tu jadi dia kena cari. So dia balik lah. So memang kan? Tak ada, aku tak nak kena mengena. Yang memang aku memang pakai ada phone yang kayu aku takut. Kau lah housemate dia neraka tu sebenarnya. Ya, tak ada, aku tak boleh. Benda-benda macam ni tak boleh sebab kita tahu kita lemah semangat kan. So macam okey tak apa, dia cari, dia dapat, ustaz tu baca-baca apa tak. Lepas tu buang. Disebabkan kejadian yang itulah membuatkan saya berasa macam rasa dekat kawasan ni memang tak selamat, and also tak nak duduk dengan orang lain lah. Rasa macam cukuplah berumah tangga. Cukuplah duduk dengan orang yang bukan nak kata kita tak kenal, tapi orang yang kita ambil sebagai housemate. Betul. Macam tu. So it's better for you to move to duduk dengan family. At least kau tahu family kau clean. Kalau dia kalau macam housemate yang kalau tiba dia rasa nak pilih, dia pindah, dia tinggal, dia tak pilih. Adik-beradik nak pindah macam mana? Family dia nak pindah pun dia kena ni juga kan. Kena sembarang tu juga. Ya, so macam kita decide macam duduk dengan family and setelah berapa tahun tu yang kau tinggal asing, tiba kau macam okey lah aku nak pindah duduk dengan family. Okey, duduk dekat rumah tu rasanya dah 6 tahun. Selepas kejadian tu, lepas 2-3 bulan macam tu dia dah pindah. And sebelah rumah kita orang tu adalah rumah tuan rumah. Tuan rumah duduk sebelah-sebelah dengan rumah kita orang je. So dia tahulah benda ni berlaku. Selepas kita orang keluar, tuan rumah cerita rumah tu pun diganggu. Ada yang orang yang baru masuk pun diganggu. Pun ada panggil ustaz datang rumah untuk pagar rumah ke apa tak. So dia kata benda tu ditinggalkan oleh housemate lama. So macam housemate kau lah. I think so. Tak tahulah. Maybe benda yang dari kat patung tu ada dekat rumah ke. So nak kata diri sendiri, memang diri sendiri pun takut. So tak adalah kan. So memang ustaz tu dah tengok lah, you ni memang tak ada apa-apa pun. Memang tak ada bela-bela ke apa kan. So dia kata useless lah. Useless. Tak apalah, aku tak nak. So dia kata benda tu yang ada kat saki-baki daripada rumah. So adalah cerita-cerita sikit-sikit, tapi cuma dia orang tak diganggu ekstrim macam kita orang hari tu lah yang pasal CD tu semua tu. Cuma nampak-nampak, dengar bunyi, itu saja. So pengalaman mistik ni yang paling kalau nak ikutkan macam kelibat-kelibat ni dah selalu sangat kita alami. Tapi untuk part yang ekstrim itu saja, dan cukuplah setakat itu, kita tak nak lagi jumpa yang repek-repek. So untuk kejadian mistik itu saja, dan saya harap tak ada apa-apa lagi yang berlaku. So selepas kau pindah, lepas tu memang tak ada apa lah. Alhamdulillah. Tenang lah hidup kau. Tenang. Setakat bunyi-bunyi kuli, bunyi-bunyi orang alih-alih meja ni. Kita close one eyes lah kan? Yes. Kita anggap je lah dia nak menumpang. Tak kisah. Nak dengar bunyi TV nak on off pun tak kisah. Jangan ada bunyi yang menakutkan, atau jangan ada tiba ada mengesok. So kau menumpang tak apa, kau jangan kacau aku. Ya, kau nak tumpang je. Tak apa, tak kisah. Kau nak buka on TV, nak on lampu ke tak apa. Tapi jangan mengganggu yang kau boleh mengundang emosi. Emosi tu. Mengundang anxiety. Anxiety. Mengundang ketakutan. Ya, sebab tu kita selepas kejadian tu kita ada kena anxiety sikit lah.
Kau dengar bunyi-bunyi sikit macam Ya, bunyi. apa tu? Tapi guli kat semua kau okey lah. Okey. Start walau duduk seorang dengar bunyi guli pun macam tak ingat. Macam tu. This is nothing. I've been through worse. Yes. So jangan ada tiba-tiba gelak ke okeylah. So macam okey cukup. So, rumah baru ni alhamdulillah ada member-member yang jenis yang boleh nampak, yang boleh rasa, yang pernah datang rumah, dia tengok kat rumah, dia kata tak ada apa-apa, rumah ni selamat alhamdulillah. So kita make sure rumah yang baru kita masuk, yang untuk rumah yang sekarang duduk ni, sebelum kita masuk, seminggu sebelum kita masuk, kita dah pasang surah, kita orang dah pasang every day kita orang keluar, kita akan make sure kita orang pasang yang plug in punya zikir ataupun baca bacaan. So sebelum kita orang masuk, rumah kau sejuk lah. alhamdulillah. Orang yang masuk tu orang beriman. So alhamdulillah. So tak ada apa-apa. Itulah pengalaman mistik yang ada. Kalau itu pengalaman mistik family pun ada, tapi ini tak terjadi pada diri sendiri lah. So kita cerita kita memang nak dengar. Apa ni? Ada cukup masa ke? Ada sikit lagi 10 minit. Kalau family, okay, zaman dulu ni cerita pasal arwah mak. Zaman dulu tu zaman tahun bila? 19 arwah mak. So masa kahwin obviously 1970-an lah. Okay, zaman dulu memang terjadi macam sekarang pun dah start balik kan. Actually zaman dulu kan macam masa mak punya benda pun ada cerita-cerita dia kat kampung dia, kat jiran-jiran lah apalah. Dia memang aku rasa benda normal lah. Ya betul. Mungkin orang zaman dulu mungkin agak normal bagi mereka. Sekarang pun sama juga. Sekarang semakin menjadi-jadi. Dia start balik. So dia terjadi masa majlis pernikahan Madaris. Hari bersanding dan malam pertama. Tak payahlah sebut malam pertama. Dia terjadi malam pertama. Tapi kalau benda tu kawan aku pun ada kena. Kau cerita kau. Okay. Dia masa time nak bersanding malam tu, mak dah lain macam. Tapi orang zaman dulu berani tau. Dia tahu yang arwah mak ni dah memang itu bukan dia. Tetap ajak bersanding. Tetap ajak bersanding tu, aku tak faham tu. Kalau nampak semua, kalau tengok album My Mom, My Late Mom, arwah ayah dengan arwah mak dekat album, muka mak semua tak senyum. Semua muka muka bengis. Tu cakap dengan dia, memang kahwin paksa ke apa ni kan? Sebab muka masam aje. Tengok arwah ayah semua gambar semua senyum. Okey, kat atas kelamin. Tak, arwah ayah kau pun boleh senyum lagi tengok senyum. Mak kau. Cuma yang diceritakan masa datang bersanding tu dia jangan buat hal. Itu mak dia. Macam tu lah. So selepas bersanding tu malam pertama lah. Malam pertama masa time arwah ayah dah habis mandi apa semua tu, arwah mak masih tak cuci makeup, masih lah pakai gaun lagi lah. Gaun Pakai gaun. Kahwin pakai gaun. Ya, gaun putih, gaun kemar. Gaun kepuk-kepuk. Ya, zaman 70-an tu kan rambut yang macam pakai spray yang tinggi-tinggi tu kan. Okay. Baru keluar bilik air, arwah mak dia tengah duduk atas katil. Sekali arwah ayah kata, entah dia apa dah buat, tak tahulah apa dia orang borak. Tak tahulah bibi assalamualaikum gitu kan. Zaman dulu kan sebelum malam pertama assalamualaikum. Tak tahulah kan. Tapi imagine lah. Tapi kalau kau dah tahu masa bersanding tu dia dah sedikit off, kenapa dia tak bawa pergi berubat selepas tu? Tak tahu. Ini tak tahu. Yang ni tak diceritakan sebab masa time arwah ayah meninggal pun masih kecil. So kita orang pun tak pernah terfikir nak tanya untuk kat arwah mak. Tapi tahulah dia sikit-sikit tu tahu. Cuma tak tahu apa yang dia bincangkan masa yang menyebabkan So dia tengah duduk atas katil. Tak tahu apa yang dia borak. Sekali arwah ayah ni dulu dia adalah pelatih silat. Dia memang top lah kat Penang kat pelatih silat. Ada keris. So dia tengah borak-borak, arwah mak boleh bersilat. You all tengah ayah aku ni pakai tuala je. Bersilat. Nak bunuh. Mak sikit kau nak lagi. ambil tu? Dah ambil dah. Maknanya dia duduk atas katil tu, dia dah macam Dah pegang dah Dia sebenarnya. pegang. Dia memang dah ready. Dah ready. Aku memang nak kau mati. Ya. Gitu. Okay, lepas tu? Terjadilah persilatan. Aku tak tahu. Bapak kau pun melawan lah mak kau. Korang cerita pendekar. Jadi cerita pendekar kan. Selepas tu, tapi arwah ayah handal. Anak dia? Itu susah untuk dikatakan. Gitu. So dia Handal kat lain. handal juga, handal bergaduh. So dia tak tahulah apa jadi. Dah bersilat, obviously lah arwah ayah menang. Lepas tu pergi berubat besoknya.
So bila besoknya baru diorang dapat tahu yang ex-boyfriend my mom Oh, yang yang buat. hantar. Dan juga selepas kita orang dah ada, selepas Raya meninggal kot, muncul dia boyfriend tu datang jumpa mak. Dengan bangga je, dulu aku lah buat mak kau ni. Macam, Serius tak? ya, Bangga? ya. Segitu je? Macam itu saja. Jadi macam, masa time tu kita orang tak ada, kita budak lagi. Masa tu dah jadi 5, arwah ayah meninggal dah jadi 5. So dah jadi 5, dah jadi 6. So macam tu lah dia ceritakan macam tu. So kita orang macam tak fikir lah. Bila kalau sekarang ni, kalau dia orang cakap, kemudian lelaki dia kena mati. So and also ada a few arwah aunty yang kena pisau mulut. Macam tu je lah. Pasal mulut dia pergi ke kawasan kuil. Oh, sebab Mulut. macam kita kadang-kadang menegur. Dia macam dia nampak kuil. Dia kata, tempat Hindu ni nampak. Sebab tu orang selalu cakap kalau benda-benda macam ni, bila kita bercakap tentang agama orang lain, kepercayaan orang Ya. lain, kita kena tapis. Kita kena jaga-jaga. Ya, betul. Jadi dia nampak benda tu, so dia tegur. Selepas tu dekat rumah terjadilah dia kena rasuk dekat rumah. But nak bagi tahu, arwah nenek dulu lama, dia sangat berani. Dia ada beberapa kali dia kena berhadapan dengan kes rasukan. Semua dia handle seorang. Arwah nenek? Dia handle seorang, dia tak ada. Hebat. Dia hebat. Cucu dia? Hebat kalau- juga. Ya Allah, cucu dia penakut. Itu unspeechless. Okay. So dia memang berani. Dia kalau Berani dah juga tu kau. Kau tegur juga housemate kau yang dulu kat bucu dinding tu. Kau buka pintu siap-siap untuk keselamatan kau apa? ya, tapi Kau tak meninggalkan dia sendirian. betul lah. Kau tinggal tapi kau pergi minta bantuan. Kau tak Yelah. boleh mati kat situ seorang. Of course. Kalau kau mati pun aku kena siasat bala polis pula. So macam Orang cakap bola polis tu, saya nampak dia merenungi bucu dinding. masih dia macam kadang-kadang dia macam kenapa tak tutup pintu? Kenapa? Aku tak ada masa lah, kau nak fikir apa lagi je. Jadi selamat. Kali ni pada tiba dia musuh seorang dia tukang. So arwah nenek dia memang banyak zaman dulu banyak terjadi kes buatan orang ataupun pasal mulut-mulut ni. So macam dia handle seorang. So kita tanya-tanya macam mana dia berani. So dia kata arwah nenek ni memang Aku rasa arwah tu nenek kita ataupun moyang-moyang kita, mereka hidup di zaman perang yang ramai orang cakap usually, aku tak tahu lah, mungkin ada orang yang tak agree dengan aku, tapi zaman dulu ramai yang menyimpan. Betul. Ramai yang ada ilmu-ilmu yang macam ni sebenarnya untuk protect diri diorang, betul tak? betul. And also macam arwah nenek tu dia kat rumah family dulu kat Melawati. Tuan duduk, dia nampak ular sawah. Nenek kau relax ke? Nenek dia duduk kat depan ular sawah tu, dia duduk aje dia baca-baca. Ular tu membelah. Tu cakap ni, ya Allah, itu orang kau nampak ular memang tak ada lah kat situ lagi lah. Dia boleh duduk kat depan ular tu macam tengok je. So macam itu hebatnya lah arwah nenek dekat sebelah mak saya. Itu pun terjadi, orang kata pun dia pun meninggal masa tak adalah kecil, dah habis sekolah lah sebenarnya, dah habis sekolah, tapi masa time tu dah agak dekat college kan. So masa dulu macam baru nak membesarkan, so kita orang tak sangat close kan. Macam bila dia datang kat rumah, duduk kat rumah kita orang, bila dia dah keluar kita orang tak adalah nak macam dulu kan tak ada telefon. Kalau ada telefon dulu sekarang boleh lah SMS, WhatsApp. Zaman tu tak ada. So macam Bercerita tentang diganggu pada hari perkahwinan. Oh gitu. Dia macam ni tau best friend aku. Kawan aku lah, tak nak sebut best friend tu, orang tanya pula best friend mana. Kawan aku dia kahwin kat satu hotel. Dia terkemuka di Shah Alam. So hari perkahwinan dia, nikah dia pada hari Jumaat, sanding dia pada hari Sabtu. Tak salah. Betul ke? Masa betul lah kot kalau tak salah. Tapi whatever it is, it happens on the day dia punya persandingan. Persandingan kat hotel lah keren, you know. Habis pukul 12 pagi, pukul 1 pagi. So aku macam okey lah, happy. So aku pun baliklah ke bilik dengan kawan aku lagi seorang ni. Kita orang ada bilik hotel sendiri. Lepas tu bila ni? Berapa tahun? 2016, 2017 aku tak ingat bila orang kahwin. So what happened is that malam tu kita orang ni pun tidur lah kan. Kita biasalah cakap, oh kita orang I panggil kawan I tu, cakap kau esok pagi dah bangun bagi tahu kita orang kan breakfast kali ke apa ke whatever. Family dia semua pun duduk di hotel yang sama. So bilik ni perbezaannya, bilik kita orang of course lah kita ambil bilik yang satu katil kan. Tapi untuk pengantin of course lah bilik tu ada ruang tamu, ada toilet yang cantik, ada suite lah macam suite kan. Okay. So ramai lah orang yang duduk kat bilik dia malam tu. You know, pengantin kadang-kadang lepas
dia dah habis dia punya persandingan, dia nak buka makeup dia semua, dia perlukan bantuan. Tapi aku dengan kawan aku ni dah flat, so yang tolong dia mungkin family members dia lah, cousin-cousin dia, kakak dia semua kan. So diorang pun lepak dalam bilik tu ramai-ramai. Okay, esok pagi tu kita bangun 7 kot rasa, bangun buka WhatsApp, tengok dia ada mesej dalam group kita orang. Korang, aku tukar bilik, aku pindah bilik bawah. Kita macam pasal dia macam ada tulis macam aku diganggu semalam. So macam diganggu. Kita orang pun pergi dah cari bilik dia. Dia dekat bilik dia yang baru tau. Turun dah tingkat bawah. Kau bayangkan daripada suite kat atas tu dah pindah ke bawah. Bilik biasa ke bilik suite juga? Bilik biasa tapi sedikit besar daripada bilik kita orang. So, kita pergi, kita ketuk lah pintu ni. Kacau lah pengantin ni kan. Pengantin buka pintu, pengantin duduk rabak weh. Dengan rambut segapai, dengan muka tak cukup tidur. Ini bukanlah, kau tak, dia antara kawan kita orang pertama yang kahwin. So kau expect orang bila baru kahwin ni macam wah bersih-bersih bangun pagi kan? Tidak, ya nampak macam kenapa? Aku nak tidur. Macam kenapa kan? Baru dah cerita. Sebenarnya pada petang sebelum majlis tanding, kan minta hadis semua terbuka. Okay. Dah susun barang atas meja. Tiba-tiba barang tu yang kat tengah-tengah meja tu stuck atas lantai terabur. So korang pun ingat macam tak ada apa kot. Kutiplah balik, letak. Kutip balik, letak. Sambunglah makeup semua kan. Lepas tu malam lepas habis tanding, dia cakap selepas daripada semua orang keluar daripada bilik dia, ke sebelum tu ada lagi gangguan-gangguan tapi sikit lah, tak banyak. Tapi bila semua orang dah keluar dari bilik dia, pukul 2 pagi, 3 pagi macam tu, diorang pun ready dah nak tidur, penat kan. Tiba-tiba dengar daripada dalam bilik air. Oh sebelum tu dia sempat kemas barang dia sebab esok nak check out. Dia dah kemas semua barang dia. Dia dah lipat semua. Kawan aku ni memang jenis yang pembersih lah. Dia kemas semua barang dia. Tiba-tiba dia dengar bunyi daripada dalam bilik air. Oh, ini cakap. Mencakar-cakar. Dia pun dah macam pandang husband dia pandang dia, dah kenapa ni? Kita dah penat. Dia call lah concierge. Saya rasa macam ada gangguan dalam bilik saya. Oh bilik nombor berapa Dia sebutlah bilik sekian-sekian. Oh bilik tu. Kau tak rasa macam sebab okay, bila kau ambil package perkahwinan di sesebuah hotel, bilik yang untuk pengantin tu bilik yang disediakan oleh pihak hotel. Kau tak pilih bilik tu. Betul tak? So bila diorang cakap macam bilik tu macam kau tahu ke apa yang sedang berlaku? Lepas tu diorang cakap tak apa, nanti kita naik. So dia pun tunggu. Lepas tu ada lagi, berlaku lagi. So dia call lagi kan, ataupun lepas tu dia turun ke bawah. Dia cakap dengan budak kat situ, kita orang tak nak dah duduk bilik tu, kita nak pindah bilik. Budak-budak tu ataupun manager dia naik sekali dengan diorang. Naik, diorang pun tolonglah pack barang tu semua. Tapi diorang pun tak macam betul ke? Tak ada pun macam argue dengan dia. Diorang memang tahulah bilik tu. Memang tahu. Bilik tu. Agaknya lah kan memang tahu. So diorang pun tolonglah kemas bilik dia semua. Pindah ke bilik ke bawah tingkat 4. Dia turun ke bilik ke bawah tu, dia nak tidur. Daripada katil dia nampak dalam lembaga. Kat bucu. So maksudnya benda tu ikut kau turun. Tapi dia cakap sekurang-kurangnya tak kacau. Nampak je lah dia ada je dekat situ. Dia ada kat situ. Tapi dia tak kacau. So yang kat atas tu dia memang kacau. Memang mengganggu. Mungkin macam ini tempat aku, kenapa kau ada kat sini kan. So bila dia pindah ke bilik ke bawah tu, benda tu cuma ada kat situ tapi tak mengganggu. Tapi of course lah diorang tak boleh tidur. Itu adalah cerita pengantin rapat di malam pertama. Kan sekarang ni nak kata okay, yang my case is orang buat. Yang your case tu adalah maybe that room ataupun that level yang memang tapi orang cakap memang ada sekian-sekian hotel, dia akan ada satu bilik ni yang dia tidak akan rent out pada orang luar. Kau pun tahu cerita ni? Ya, tahu. Dia akan hantar semua benda yang kadang-kadang bangunan diorang tu adalah bangunan lama yang mungkin dia refurbish, ataupun tanah tu adalah bekas tanah apa-apa. So kadang-kadang kat tempat tu memang ada benda-benda yang dia akan hantar semuanya letak dalam satu bilik, kau duduk sana diam-diam. Macam tu. Tapi tak tahulah kenapa dah tahu bilik tu orang kenapa dia hantar pengantin kenapa dia hantar. Hantarlah orang lain, kau hantar pengantin tu kesian. Pengantin. Orang nak habis majlis, orang nak pengantin kan, baru nak tengok kan, bini dia macam wow, this is my wife kan. Kau tengok rupa dah macam tu tak tidur. Tapi alhamdulillah lah orang kahwin dekat 10 tahun lah. So itulah cerita mistik kita hari ni. Ada lagi cerita mistik apa? Itu saja. So next episode kita akan cerita tentang sesuatu yang lebih berat. Sesuatu yang mengenai kehilangan, kedepresian, ke-anxiety-an, segala-galanya. So kita akan jumpa balik minggu depan, hari Khamis pukul 9 malam. Thanks again to kita punya sponsor baju. Apa? Syukurani Studio. SKR Studio. So nanti kalau ada lagi baju-baju yang lawa, jangan lupa sponsor ya. Thank you juga dekat kita punya location sponsor, The Paper Garden, Junior Place kat Shah Alam. Nanti semua information kita akan letak dalam description lah. So
So thank you for today. Next week